Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi pada minggu ini dalam subjek pendidikan Islam, insya-Allah. Pada minggu ini kita akan teruskan lagi dengan topik yang seterusnya. Saya harap kamu semua dapat bersedia dan bersemangat mendengar penjelasan topik yang seterusnya, iaitu topik berkaitan dengan ibadah. Kalau kamu ada buku teks, boleh buka bahagian ibadah, bahagian tayamum. Ni. Kalau dalam buku teks Ustaz ni, muka surat 113. Okey, baik. Tayamum. Ustaz harap bukan perkara baru yang bukan perkataan yang baru kamu dengar lah, tayamum ni. Saya harap tayamum ni bukan benda yang biasa kamu sebut, biasa kamu dengar. Apa dia tayamum? Kita tengok dulu perbualan di antara ustazah dan juga murid-murid dia. Apa yang dia cakap? Okey, apa ni? Ustazah dia tanya, ustazah, bagaimana kita hendak mengangkat hadas jika ketiadaan air? Jawabnya, ustazah, sekiranya tiada air, kita boleh bertayamum. Jadi maksudnya tayamum ini kita lakukan sebagai ganti jika tiada air. Contoh, air di rumahmu, air kerajaan tiada, air hujan tiada, kemarau berpanjangan, semua kering, air sungai pun kering. Jadi yang ada tanah, debu di rumah kamu sahaja. Jadi kamu boleh gunakan tanah itu sebagai ganti wuduk untuk kamu solat. Jadi apabila kamu menggunakan tanah itu namanya tayamum. Okey. Di bawah tu ada dalil. Apa maksud dalil? Dalil itu maksudnya bukti. Apabila orang tanya kamu, kenapa kamu menggunakan tanah untuk menggantikan wuduk, tak sah nanti solat dan sebagainya, kamu boleh jawab, inilah firman Allah. Kamu jawab ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, surah yang ke-5. Tengok tu. Maksudnya, sekiranya kamu tidak mendapati air, nanti ada air lah, untuk berwuduk, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Maksudnya apa? Tanah yang tak ada najis. Janganlah kamu ambil tanah yang ada najis, tahi ayam dan sebagainya. Jadi tidak sahlah tayamum, kamu tidak boleh bawa solat. Okey, mari kita tengok pengertian tayamum. Okey, dekat sini saya besarkan. Sekejap Ustaz warnakan dia. Okey, sini. Pengertian tayamum. Apa maksud pengertian tayamum? Menyapu debu tanah yang suci ke muka. Okay, kamu ambil debu tanah yang suci ke muka. Caranya nanti kita akan tengok. Kita akan belajar sama-sama. Serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jangan pula kamu guna tanah tu macam kamu ambil wuduk. Kamu sapu muka, kamu sapu tangan, kamu sapu kepala, dan kamu sapu kaki. Bukan. Dia ada kaedah, ada pun cara dia tersendiri. Bila kamu gunakan debu, ada dua sahaja anggota, iaitu muka dan juga kedua belah tangan. Daripada siku hingga ke hujung jari. Okey. Seterusnya kita tengok rukun tayamum. Yang sebelah ni. Rukun tayamum yang pertama sekali mestilah niat. Okey. Mana-mana pun ibadah dalam Islam ni mestilah bermula dengan niat.
Okey, niat nawaitu tayamuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Okay, apa maksudnya? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ini mesti hafal. Yang warna biru tu. Nawaitu tayamuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Itu hafal. Hafal sekali maksud dia. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua, menyapu seluruh muka dengan debu. Seperti kamu menyapu muka ketika mengambil wuduk. Yang ketiga, menyapu debu ke tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Tertib ni apa? Maksudnya kamu mestilah ikut urutan yang betul. Tak boleh kamu dah sapu debu ke tangan barulah kamu nak berniat. Itu tak boleh. Kamu kena ikut urutan daripada nombor 1 sehingga nombor 3. Apa cara tayamum? Kalau di sini kita baca ni, nanti kita kalau dah boleh masuk ke dalam kelas, kita akan buat sama-sama cara tayamumnya betul. Kalau tengok di sini, kita belajar dulu cara-cara dia. Kamu sediakan tanah ataupun debu tanah yang bersih, yang terhindar daripada najis. Kamu tekapkan kedua tangan kamu seperti dalam gambar pada debu yang tanah yang suci. Kemudian yang kedua, kamu nipiskan debu pada kedua tangan dengan cara kamu mengetuk. Kamu ketuk, kamu dah tepuk, kamu tekapkan pada debu tanah, kemudian kamu angkat, kamu ketuk-ketuk antara dua tangan. Tengok tu anak panah. Tengok ni, Ustaz lukis sikit. Ni, dia buat tu. Dah ada anak panah tu kan, dekat tangan dia tu. Kamu ketuk-ketuk, nipiskan debu yang melekat pada tapak tangan kamu. Kemudian yang ketiga, kamu sapukan debu ke muka sambil berniat. Nawaitu tayamuma listibahati. Apa tadi? Listibahati fardhis solah lillahi ta'ala. Di bawah tu ada info. Kalau kamu tengok sini ada info. Sekejap Ustaz merahkan dia. Okey, sini info ni penting. Kamu kena baca dan kamu hafal. Debu tanah yang suci ialah debu yang tidak bercampur dengan najis, seperti Ustaz cakap tadi, dan bukan debu yang telah digunakan. Contoh, kawan kamu dah guna debu tu untuk tayamum, kamu pun pergi tekap tangan untuk buat tayamum. Tu tak boleh. Kamu kena ambil debu tanah yang lain, debu tanah yang baru. Okey, seterusnya antara syarat-syarat sah tayamum ialah mengetahui masuk waktu. Kamu tak boleh guna tayamum kamu itu untuk solat yang seterusnya. Contoh, kamu dah guna tayamum untuk waktu zuhur, kemudian masuk waktu maghrib, belum ada air lagi, kamu tak boleh guna tayamum yang sebelum tadi. Kamu kena ambil tayamum yang baru. Baru kamu boleh solat. Jadi penting untuk kamu tahu masuk waktu solat. Dah masuk waktu solat baru kamu tayamum. Kemudian mencari air selepas masuk waktu. Yang penting kamu kena usaha dahulu. Kamu cari air. Dah puas cari, kemudian tak jumpa juga air, kamu boleh menggunakan tayamum. Seterusnya menggunakan debu tanah yang suci seperti yang saya cakap tadi. Kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu. Kamu bersihkan dulu najis. Najis pada tubuh badan, najis pada pakaian, dan juga najis pada tanah. Okey, yang keempat, tadi kita dah sapu ke muka, kemudian kamu ulang balik, tekap tangan pada debu tanah yang suci. Kamu guna debu tanah di bahagian lain pula, kamu tak boleh guna debu yang kamu dah tekap tadi. Kemudian seperti biasa kamu nipiskan, ketuk-ketuk dulu macam tadi, barulah kamu sapukan yang kelima tu, sapukan debu yang suci pada tangan kiri ke bahagian bawah tangan kanan hingga ke siku. Okey. Kamu
gunakan tangan kiri dahulu, sapu ke tangan kanan. Yang penting kamu dahulukan bahagian tangan kanan. Kemudian yang keenam, kemudian baru sapukan ibu jari kiri ke atas bahagian tangan kanan. Naik ke atas bahagian jari sebelah kanan. Kemudian ulangkan lagi. Yang ketujuh, ulang menyapu tangan kanan pada tangan kiri pula sehingga selesai. Senang je, mudah je untuk kamu tayamum ni. Nanti bila kita dapat berjumpa di sekolah, selesai sudah pandemik COVID ni, kita boleh buat sama-sama dalam kelas, InsyaAllah. Okey, seterusnya apa ni? Okey, ini tak ada. Yang kita sambung lagi yang tu. Yang penting kamu dapat dulu hafal definisi atau pengertian tayamum, rukun tayamum, dan kemudian cara-cara tayamum. Okey, tugasannya pada minggu ni Ustaz nak kamu buat nota lah. Buat nota cantik-cantik, pengertian tayamum, rukun tayamum, dan juga cara tayamum. Buat mengikut kreativiti kamu, buat nota, buat peta minda ikut kreativiti kamu lah, buat cantik-cantik. Kemudian hantarkan kepada Ustaz. Itu saja pada minggu ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu hadapan. Saya harap kamu dapat hadam dan juga faham topik pembelajaran kita pada minggu ini, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.